So daripada semua 5 khasnya tapak, kita tahu teknologi dibawa pergi besi, dihancur, dipecahkan ke saiz-saiz yang kecil. Di kawasan ini kita akan jumpa banyak batu pengetuk. Diambil batu natural, dijadikan batu untuk pecahkan supaya senang untuk perburuan. Dan ada proses dipanggang dulu sebelum masuk ke dalam relau untuk memudahkan, mempercepatkan kerja mereka. Ya. Kita jumpa kawasan ini. Kemudian baru masuk dalam relau, gelebur, campur pasir, arang, kapur, barulah menghasilkan jongkong dan sisa besi. Setakat sekarang 5 yang paling lengkap kita buat, dan kita ada tambahan 12 tapak besi. So 17. Jadi tuan-tuan dan puan bayangkan, orang yang nak cari biji mentah tu siapa dia? Bayangkan ya, nak buat ni, nak lebur ni, dia dah ada orang yang kenal hematite dan hematite terutama. Kemudian bawa ke tapak, nak proses. Sebelum proses, ada orang yang buat relau, ada orang yang buat belok penyim angin. Satu relau 1 meter lebih kurang 10 penyim angin diperlukan. Dan relau dan penyim angin ini dibuat daripada tanah liat. Dan relau bukan main-main, dia kena kering betul baru boleh masuk. Besi bakar kita boleh Mekah. Kita nak tahu suhu 1200 meter Celsius. Dan ini bermula pada tahun 535 sebelum Masihi. Data terbaru bulan lepas kalau kita terima tarikh terawal untuk Sungai Batu. 535 sebelum Masihi, 535 tahun sebelum Nabi Isa lahir. Boleh bayang? Tun Mahathir memperkenalkan Israel berat 1980-an. Orang dah tua, 535 BC dah boleh lebur besi. So ada pengkhususan kerja. For sure, social hierarchy ataupun lapisan masyarakat dia cukup lah. Supervisor dia, mandu dia, nak lebur sini. Satu-satu tapak yang kami buka tu bukan ratusan sisa besi, ribuan dan jutaan jongkong. So ini saja menggambarkan tidak kurang daripada 10,000 orang untuk membolehkan industri besi ini bergerak di Sungai Batu saja. Geologisnya, saintisnya, belum cakap nanti rupa-rupanya dia ekspor tanpa handphone dan phone untuk ekspor pada 535. Okey, bila kita jumpa tak ada finish product, maka kemungkinan ekspor besi. Baca buku sejarah saya ni, yang ada emas dan biji timah. Baca lah mana pun ekspor sejarah. Tak? Suwarna bumi ke apa kan? Tanah Melayu terkenal dengan emas dan biji timah. Tak ada rekod besi. Awal yang saya jumpa besi, orang kata itu besi zaman Jepun. Tarikh 535 BC, Jepun tu orang angkat. So, apa cerita sebenarnya? Nak kata jumpa 3 kereta besi tak apa juga, boleh kita lupa-lupa kan. Ini buka dengan furniture, dengan tuyanya, dengan sisa besinya, dengan amak, dengan tarikh lengkap, jelas menunjukkan ada production, ada sistem pengeluaran. So, mana nak cari data-data? Next. So, saya mulalah jumpa. Ini antara. Masih belajar. Saya pun masih mencari. Yang pertama, daripada rekod Tamil Selatan, Kerajaan Cangkang Pirit, 200 BC ke 200 AD. Dikatakan telah direkodkan, bukan dikata, memang jelas direkodkan telah import besi daripada Kaltaram untuk dibuat pedang hijau.
Kaji dah pula apa benda kata orang. Rupanya perkataan asal kaz, KAZH pangkal kata ram dan bidaram dan sebagainya bermaksud biji hitam. Dan kata ram ialah dah turun. Mula dapat satu, dapat yang kedua. Abad ke-10 masih import besi dari Kedah Tua untuk dijadikan kereta kuda. Hebat ni, tadi pedangnya. Ini sampai level kereta kuda. Inggit ni susah tu. Boleh bayang? Saya nak tuan-tuan dan puan bayangkan nak menghasilkan kereta kuda. Berapa ketul inggit diperlukan? Berapa ketul longkung diperlukan dengan saiz kita 3 jari? Pergi pada rekod Islam, Al-Kindi dan Al-Biruni. Ini saintis Uzbekistan yang famous di Iran dan Iraq. Sebagai saintis, dia rekod the best iron in the world. Iron yang terbaik di dalam dunia datang daripada kalah. Rupa-rupanya perkataan kalah itu juga bermaksud besi. Kemudian saya jumpa dari I Ching, satu pendakwah Buddha famous, semua orang pernah baca, semua orang tahu. Dia nak belajar Buddha di India, dia akan singgah di Kedah Tua, dia rekodkan Chia dalam bahasa Cina ni. Dan dia kata dalam satu daripada teks tu, sebelum ni orang pun tak perasan ayat itu jelas. Dia akan ambil besi-besi besar 3 jari ini sampai ke Nicobar Island. Sebelum sampai India, kawan Nicobar Island perlukan sangat besi ini dan ditukarkan dengan 5 biji kelapa bagi satu ketul besi besar 3 jari. Report ni dan Icing punya pelayaran. Dan Icing merekodkan orang Nicobar ni sampai macam lah naked. Maknanya dari segi pakaian tak bertamadun, tetapi perlu besi pada masa itu. Abad ke-7 masih rekod pelayaran Icing. 670. Dan yang paling memeranjatkan apabila saya memulakan kajian di Gandhara, Pakistan. Gandhara ini perkataan Sanskrit yang bermakna perfume, minyak wangi. Siapa yang pernah sampai Gandhara, wanginya adalah kerana pokok marijuana. Lepas dia 1200 meter di bukit, memang pokok itu tumbuh sendiri. Pokok kokain, pokok heroin, dia tumbuh sendiri. Kami mula-mula sampai heran kenapa wangi. Lepas tu baru saya tahu perkaitannya dengan Gandhara. Dan dalam kitab Gandhara ini dia menjelaskan bahawa bahasa lingua franca Nusantara sekurang-kurangnya pada abad pertama masih ialah Sanskrit. Dan dicatatkan mereka memanggil Kedah Tua sebagai Kataha. Dan makna Kataha ialah mangkuk besi. Lingua franca Sanskrit untuk Nusantara sekurang-kurangnya bermula pada abad pertama masih bermakna mangkuk besi. Dan bila dibaca lagi, diterangkan bahawa ianya adalah stor besi dunia, kata awal. So dah mula jumpa sampai ujung tahun lepas saya di Korea dan Jepun. Yang paling tahu Jepun. Kita cek Jepun panggil besi keduri oleh Kedah, KED, Kedah. Korea panggil besi Cha. So daripada tulisan rekod yang saya dah jumpa sekarang jelas menunjukkan kepentingan Kedah Tua dalam besi, sehingga kenal Kedah Tua dalam bahasa mereka yang bermaksud besi, Timur dan Barat. Sejak dengan tarikh terbaru 535 sebelum Masihi. So inilah peta dunia yang menunjukkan betapa pentingnya Kedah dikerumuni seluruh dunia sejak BC untuk mendapatkan the best iron in the world.
kita jumpa rerau-rerau yang menggambarkan betapa hebatnya mereka pada ketika itu. Tuan-tuan dan puan, apabila kita menguasai besi, kita adalah di penghujung teknologi. Yang lain tu tak ada apa boleh buat anytime. Kerana besi merupakan 1,200. Bata nak beri ancestors ni. Buat bata, pakai bata. So bata tak ada masalah. Dan apabila saya dapat 535 BC, mereka boleh menghasilkan peleburan sebegini. Maknanya mesti ada lebih awal ni. Takkan tiba-tiba dia tahu lembu besi 535 BC. 535 BC kita bercakap 2,500 tahun dulu. 2,500 tahun dulu orang di Kedah Tua sudah boleh merebus besi. Takkan tiba-tiba pandai merebus besi 2,500. Jadi mesti ada data yang belum kami jumpa yang lebih tua daripada itu. Sekurang-kurangnya pada peringkat 3,000 ke 4,000 tahun. InsyaAllah in the future kita akan dapat data-data. Next, monumen. Ya, tadi besi, sekarang bukti bangunan, bukti monumen. Saya rasa semua orang biasa tengok gambar ni. Ritual saya, tapak penyembahan. Bayangkan tapak-tapak tadi, yang lain-lain yang pernah dijumpai di sepanjang Bojang. Kebanyakan yang 4 segi, Bimana dan Mandapa. Kita jumpa jeti, serutu jeti. Kita juga jumpa beberapa bangunan pentadbiran. Next. 4 daripada bangunan tersebut berusia 487 sebelum Masihi. Semasa saya mula-mula dapat tarikh ini, agak kurang percaya kerana terlalu tua. Kerana masa kita dapat ini, besinya adalah jauh lebih muda, 380 BC. Takkan bangunan dia setua itu masih, walaupun tarikh kita tak bimbang, amal profesional dan sebagainya, tapi still dalam hati betul ke ni 487 sebelum Masihi orang semua batu boleh buat pakai. Biar betul kan? Tapi lepas 2 bulan lepas kita dapat tarikh besi 535 BC. Seperti yang saya kata tadi, besi penghujung teknologi. So bata tak ada masalah. So keseluruhannya bata yang kita jumpa, dan bila kita buat kajian bata secara saintifik, tanah liat yang paling banyak, campur pasir dan lain-lain. Dan lain-lain ni ada bata yang kami jumpa sekam padi. Ada bata yang kami jumpa dicampur dengan kapur dan sebagainya. Tapi main adalah tanah liat. Sekarang ni bata kita mainnya luar pasir. Mana kualiti lah kan? Kualitinya jauh lebih hebat. Kerana itu kalau you lawan side, dia heran, dia kuat, mewah dan sebagainya. So dia berkaitan dengan bahan dan juga suhu kebakaran. So suhu, apa yang kita kaji adalah antara 500 ke 600 darjah Celsius. Tadi mesti 1,200. So untuk buat bata, apakah cement yang digunakan? Kebanyakannya bahan lumpur, tetapi ada juga yang bercampur resin dan damar. Ini contoh yang damar. Dan damar ni dia tak ada yang kita jumpa di tamadun lain. Kebanyakan kalau tuan-tuan dan puan baca tapak tamadun ni, kalau semennya lumpur campur telur putih dan sebagainya. Tapi di Sungai Batu, lumpur bercampur dengan damar sekali-sekali. So ini identiti lokal. Orang lain tak pilih pabrik buat damar. Dan dasar dia, kebanyakannya sebelum dibubur bata akan diletakkan laterite yang dihancurkan. So arkiteknya dahsyat. Dan dengan tarikh 487 ni, inilah asal usul seni bina Asia Tenggara. Tidak ada single bukti di seluruh Asia Tenggara yang setua ini. Dan kita cakap ni tentang sendiri. Lembu besi dah ada cukup cakap. Sekarang level arkitek dia juga sangat dahsyat.
Inilah asal usul seni bina untuk Asia Tenggara setakat sekarang. Dan yang paling mengejutkan adalah berbumbung mata penting. Saya cakap kepada pelajar saya, kalau saya susah dalam Tuhan rumah saya buatan lupa. BC atas ketik. Lekit tu kita banding dengan mereka. Dan sudah pasti apabila berbumbung mesti berdiam. Tapi kita tak jumpa diam, kan kita jangka daripada kayu yang telah rumput. Yang kita jumpa adalah pelapik tiang di beberapa lokasi. So ini bata-bata yang digunakan. For sure paling banyak ialah lantai. Tuan-tuan dah boleh lihat di sini bentuk-bentuk lantai yang dihasilkan dan juga saiz bata yang pelbagai. Bukan satu jenis. Keseluruhan sang lebih daripada 3 juta betul bata. Keseluruhan sang. Secara kelak. Bata yang sama standard, sama saiz, sama suhu pembakaran, sama komposisi. BC mesti ada kelak untuk menghasilkan pelbagai bentuk lantai yang sendiri. Kita tak boleh bayangkan semua batu macam Angkor atau Borobudur di mana kita dapat lihat struktur depan mata daripada jauh. Kerana dia terlalu lewat. Sudah maju pada ketika itu. Abad 8 masih paling awal Angkor dan Borobudur. Ini BC abad ke-6 sebelum Masih. Selain lantai, kita juga jumpa tangga. 2 lapis, 2 layer bata, 2 layer bata, 2 layer bata naik atas. Ini tangga ni, tangga dalam rumah ni. Bangunan ni, bangunan 4 abad 5 BC. Tangga dalam rumah. Kita naik lift ni. Tak sama rasa tangga dalam rumah. Ini tiang dalam rumah yang runtuh daripada bata. 487 BC. Tembok dinding yang dihasilkan. So ini main structure yang kita boleh lihat hampir di seluruh monumen yang kita jumpa. Next. Tetapi betapa susahnya untuk